Alright, Alhamdulillah kita dah bersiaran, kita dah bersiaran daripada Zaidah Ibrahim Food Studio. Kak Zaidah ada di sini untuk anda, untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah dengan episod yang ke-250. Apa khabar Kak Zaidah hari ni? Baik, Alhamdulillah. Yes. Okey, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Lambat hari ni menu 200.5 ya. Pejam celik 200.5 dah kita. Yes, sekejap ya. Masa berjalan terlalu pantas ya. Yes. Okay, Alhamdulillah. Hari ni hari ni lambat dia 15 minit. Tapi tak apalah ya. Ada masa kita terlambat sikit, ada masa kita sharp on time ya. Yes. Okey, Alhamdulillah. Harapnya sound okey ya. Sebentar ya kita check sound sebentar. Seperti biasa pun kita memberi laluan untuk rakan-rakan viewers kita yang lain tune in dan baru kita mulakan masakan untuk menu hari ni. Minta share, love, like banyak-banyak, love banyak-banyak ya. Dan komen ya supaya kita boleh tu je. Kalau cakap share, cakap love banyak Facebook berdezup love-nya. Okey, Alhamdulillah ya. Okey, ramai yang memberi salam ni Kak Zaidah. Yes, okey. Waalaikumsalam ya for those yang memberi salam terlebih dahulu, dan assalamualaikum pada semua. Dan hai pada yang menonton ya. Dan selamat Hari Malaysia hari ya. Selamat Hari Malaysia untuk kita semua, warga negara Malaysia. Tak kiralah di mana anda berada. Ya. Di dalam negara ataupun di luar negara yang masih bernama rakyat Malaysia ya. Marilah kita raikan kita sebagai rakyat Malaysia penuh dengan different culture dan different races di sini. Alhamdulillah, kita bersama-sama berganding bahu sebagai rakyat Malaysia. Dan program kita ni pun juga ya, kita so far Kak Zaidah dah kongsi a few juga ya recipes dari berbagai-bagai bangsa ya. Dan nampaknya ramai yang gemar ya. Tak kira bangsa lah kita, apa masakan janji sedap. Yes. Okay. Alright. Kita ramai dah ni Kak Zaidah. Apa kata kita mulakan? So jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Ini hari Kak Zaidah nak tunjuk buat tarts juga ya. Saya pernah bagi dulu tartlets ya. Cheese tartlets. Hari ni tartlets juga, tetapi kita panggil almond fruit tarts. Ya, almond fruit tarts. Ataupun almond fruit tartlets ya. Boleh dibuat kecil-kecil atau boleh dibuat besar, terpulang ya. Okey, bahan-bahan untuk almond fruit tartlets ialah kita ada dua bahagian ya. Satu bahagian paste-nya kita panggil sweet paste ataupun pâté sucré dia ataupun sweet paste dia ialah 200 grams butter, 90 grams gula icing, 1 biji telur, 320 grams tepung gandum dan setengah sudu teh vanila. Kak Zaidah lupa vanila kat sini. Mana asisten saya? Tolong ambilkan vanila. Okey. Saya ulang lagi sekali untuk pâté sucré-nya ataupun sweet paste-nya. 200 grams butter, 90 grams gula icing, 1 biji telur, 320 grams tepung gandum dan setengah sudu teh vanila. Ini untuk pastry-nya ya, ataupun sweet paste-nya ataupun pâté sucré-nya. Okey, untuk bahagian atasnya ataupun fillingnya, toppingnya ialah almond cream kita panggil ya. Almond cream kita guna 120 grams soft butter ataupun butter lembut, 160 grams ground almond ataupun ground almond. Kalau tak ada ground almond, saya tadi tak ada ground almond di kedai, tapi saya ada almond yang sebiji-sebiji itu, saya kisar bagi dia jadi serbuk macam ni. Tapi Kak Zaidah kisar dia together dengan kulitnya lah ya. Yang sebenarnya tak ada masalah, cuma akan ada gelap sikit nanti pada fillingnya. Kalau perempuan ada ground almond yang biasa, guna ground almond biasa ya. 160 grams ground almond. Kemudian 160 grams gula caster, 15 grams tepung gandum, 2 biji telur dan setengah sudu teh vanila. Saya ulang lagi sekali, bahan untuk almond creamnya 120 grams butter, soft butter ya, butter lembut ataupun butter at room temperature, 160 grams ground almond ataupun badam kisar, 160 grams gula caster, 15 grams tepung gandum, 2
2 biji telur dan setengah sudu teh vanila. Tadi 15 gram 15 gram. Okey. Ya. Dia actually 16 tapi nanti perempuan susah pula nak dapat 16 tu. Satu tu kadang-kadang dia bergali-gali. Ya, kalau digital dia senang sikit tapi kalau yang timbang yang main scale yang ada 1 2 3 tu kan tu masalah tu ya. So it's actually bolehlah 15 gram ya sebab saya dah tambahkan sikit pada yang lain 1 gram. Okey, kita perlu buat dia punya pâté sucré dulu ataupun dia punya sweet paste dia dulu ya. Pukul butter dan icing sugar. Butter dia berapa tadi? 200 grams butter. Okey, kalau tak ada mixer, tak ada stand mixer, boleh guna mixer tangan. Kita akan pukul butter bersama gula icing yang 90 gram ni tadi. Okey. Kemudian kita akan masukkan 1 biji telur. Masukkan juga sedikit half teaspoon 1 teaspoon. Half teaspoon vanila ya, setengah sudu teh vanila. Okey, kemudian kita masukkan tepung gandum. Okay. Kita pukul hingga dia menjadi dough ya. Kemudian dough ni kita perlu simpan di peti sejuk sebentar ya. Untuk supaya senang kita nak handle dia nanti. Okey, ni rupanya dia agak melekit sikit di tangan. Jadi kita simpan di peti sejuk sebentar ya. Supaya senang kita nak masukkan nanti dalam acuan ya. Kalau tak dia melekit-lekit sikit ni. Okey. Alright, kita sejukkan dulu sweet paste kita ni ya. Lebih kurang dalam 20 hingga setengah jam. Lebih lama lebih elok lah. Okey. Ni rupanya. Dia agak melekit tetapi dia boleh jadi macam satu dough lah. Tapi dia melekit sikit ya. Okey, nampak tu? Kita dia lembut lah. Tapi dia tak adalah lembik sangat ya. Cuma dia susah kita nak handle nanti kalau dia dalam keadaan melekit macam ni. Ya, so dia tak melekat di tangan tapi dia lembik. Ya, so kita perlu sejukkan sebentar. Kalau perempuan nak cepat, perempuan lepihkan dia kemudian sejukkan. Jadi dia lebih cepat sejuk ya. Tapi ni kita tengok macam mana ni rupa dia. Sekejap ya. Macam ni lah. Kak Zaidah pun nak, pasal kita nak guna cepat, jadi kita lepihkan dia sikit supaya senang nanti ya. Saya kena bungkus dia dengan plastik dulu ya. Okey, kita guna plastik cling wrap. Cling wrap kita ni
Sudah senantiasa kita guna ya. Jadi kotak ni pun dah macam lawa ya. Okey. Ini rupa dia. Kak Zah letakkan kat sini. Kita lepihkan dia sikit supaya nak cepat ya. Kalau kita buat dia satu gumpal gitu, dia lambat. Saya nak cepat. Ya, kita just kita nak cepat ya. Kalau tak, you boleh masukkan dia satu buku gitu. Ini saya nak cepat setkan dia ya. Jadi saya buat dia lepih macam ni lah. Okey, kita akan put dia dalam chiller dulu. Okey, tolong Kak Zada boleh masukkan dalam chiller depan. Boleh. Okey, sementara kita sejukkan kita punya pastry tu, kita nak buat dia punya cream ya. Almond cream dia. Okey. Resepi paste ni sama ke dengan egg tart? Saya dah tak perasan ya. Mungkin lebih kurang sama lah ya. A bit different sometimes, maybe timbangan dia, tapi lebih kurang sama lah. Egg tart So, saya dah bagi dulu kan? jadi, ada yang tanya Kak Zara dah bagi dulu ya for egg tart. So you just check lah. Alright. Okay, ni kita nak buat almond cream. Ni sedap ya. Biasanya kalau kita tengok orang buat tartlets ataupun fruit tarts, dia guna custard. Ya, sama ada yang paling senang ialah perempuan boleh guna instant custard. Pergi di bakery, beli instant custard, hanya mix dengan susu sejuk ataupun air sejuk. Dia dah jadi custard nanti. Just top dalam kulitnya kena bakar dulu, kemudian masukkan, kemudian baru taruh fruits ya. Dan ada juga yang dimasak. Dia buat custard, dia masak custard. Maksudnya masak custard bukan tepung custard tu dimasak, tak ya. Dia masak custard cream. Maksudnya dia masak telur, masak susu susu dengan telur dan gula. From scratch lah. From scratch ya. Itu pun ada juga orang gunakan ya. Tapi hari ni kita nak buat tart yang tengah dia tu fillingnya ada almond. Ni lagi sedap ni sebenarnya ya. Kadang-kadang perempuan perasan tak kalau kita pergi makan di kafe-kafe, kita ada makan tarts yang jenis ada fruits on top, tapi tengah dia tu dia rasa tidak berapa manis dan agak kalau you pakai custard, dia agak lembik tau. When you bite, dia lembik sebab dia custard. Tapi yang ini, you bite, dia tidak lembik. Itu ialah almond cream. Ini yang saya nak ajar ni lah. Ya, yang almond cream. Ya. Kadang-kadang you pergi di kafe. Baru-baru ni saya pergi pun makan. Saya tahu itu is almond cream. Ya. Bila you makan fruit tarts yang tidak lembik di bahagian tengah, itu biasanya dia guna almond cream. Ya. Okay, now almond cream kita, cara-cara buat, pukul butter dan vanilla hingga lembut. Butter kita tadi berapa ya? 120 ya, butter lembut. 120 butter. Butter ni at room temperature. Kita pukul bersama dengan vanilla. Okay, hari ni Kak Zara pakai vanilla yang kuat pekat ya. So kita pakai sikit je lah. Okay, Bel, sementara kita pukul butter tu, now kita perlu mix ya. Kita perlu mix badam tadi, nib almond sebanyak 160 grams nib almond. Ground almond. 160 grams gula custard dan 15 grams tepung gandum. Okay, yang ini kita kena gaul rata. Method ni untuk apa Kak Zaida? Ini untuk kita nanti kita nak masuk berselang sendiri dengan telur. Biasa kalau method macam ni ialah kita
Guna method yang berselang-seli dengan telur. Okey. So now kita perlu pecahkan telur. Okey. Kita scrape side dia sikit sebab mixer ni quite besar ya compare to butternya. Ini boleh pakai hand pakai tangan pun boleh ni ya. Aku pakai tangan saja. Okey, kita pukul dia sampai dia lembut, butternya lembut. Ataupun butternya bertukar warna ya. Kemudian kita akan masukkan telur berselang-seli dengan tepung. Okey, kita masukkan telur. Masukkan telur sikit dulu ya. Kemudian dia dah rata, kita akan masukkan tepung pula. Okay. Masukkan tepung yang kita dah bercampur dengan ground almond dan gula caster tadi. Okey. Masukkan telur lagi. Kita buat 3 kali masuklah. Okey. Masukkan telur. Last sekali masukkan lebihan tepung ni tadi. Lebihan almond, gula dan tepung. Okay. Kita pukul hingga dia betul-betul rata ya. Alright, ini dah siap. Tu almond creamnya. Kita make sure that tepi dia semua bercampur rata ya, dia punya butter. Kadang-kadang dia bila adonan dia sikit tu dia tak boleh nak pukul rata ya. Pukul sekejap je lagi. Okey, ini dah siap. Okey, kita nak kena tengok balik kita punya pastry tadi. Tolong keluarkan pastry saya tadi. Okey, ni cream, almond cream yang dah siap. Dah boleh bau ya almond dia. Kalau perempuan guna almond ground almond yang biasa beli di bakery tu, dia putih ya.
Kak Zada punya ni sebab saya tak ada ground almond yang macam tu. Jadi saya kisar sendiri almondnya. So perempuan nampak ada sedikit spotted ataupun dotted coklat-coklat tu ya. Kalau yang kita beli yang dah ready tu dia tak ada. Dia tak ada ni, dia putih je ya. Ini agak ada brown sikit lah. Tapi tak apalah, kita ketepikan dulu ni. Now kita nak siapkan dia punya shell dia ya. Okey, ni dia punya pastry tadi. Okey, Kak Zada guna acuan yang ini. Ini yang standard size ya. Ada juga yang guna yang rendah-rendah ya. Yang rendah-rendah tu. Saya tak ada acuan macam tu. So apa yang ada je lah kita guna ya. Perempuan boleh buat yang kecil-kecil lagi. Tartlets yang kecil-kecil. Yang comel-comel tu pun boleh juga. Cuma nanti nak susun buah susah sikit kalau yang kecil-kecil sangat. Okey, kita akan ambil ni. Yang ini acuannya saya dah sapu sedikit butter ya di bahagian bawahnya. Yes, kita ada tetamu, ada viewer. Okey, jemput puan, jemput. Dari mana tu? Dari Melaka. Yang tadi semalam lab Ya. Okey, ya. So now kita masukkan pastry-nya. Macam ni. Ya. So kita buat sikit lagi. Bila pastry ni kita sejukkan, dia mudah untuk kita handle lah. Dia tak melekit-lekit lah kat tangan ya. Dan dia agak nipis ya. Terpulang. Kalau nak buat tebal pun terpulang ya. Kalau ada orang tak suka sangat filling, ya, suka buat buat tebal ya. Tapi cuma tebal, susah sikit nak masak lah. Lambat sikit. Nanti kita akan cucuk dengan garpu ya. Ada soalan Bel? Tak soalan ni lagi, soalan-soalan sebelum ni. Semua concentrate. Ataupun semua tengah pergi holiday. Today hari ni hari cuti. Mesti ramai yang yang berjalan. memberi salam ni yang baru masuk Kak Zaida. Ramai yang baru masuk juga ni ya. Ada yang say hi, ada yang beri salam. Waalaikumsalam ada yang ya. mentionkan terima kasih kepada Kak Zaida atas perkongsian resepi yang best. Semuanya sedap-sedap. Yes. Alhamdulillah. Yang ini pun sedap juga ni. Ya, yang ini sedap sangat. Biasanya kita makan dalam the custard. Yang ini dalam the almond ya. So dia punya rasa lemak dia tu lebih lah. Okey, Kak Zada tadi lupa nak cakap pasal buah-buahan yang Kak Zada nak letak on top. Kak Zada guna dekat sini ialah peach dalam tin, dan strawberry dan juga anggur. So ikut perempuan ya. Perempuan nak letak buah apa kat atas pun boleh. You can put kiwi. Ada juga setengah tu letakkan blackberry, blueberry. Terpulang lah ya. Buah-buah apa yang perempuan nak letak. Okey. Kita sekarang ni Di Malaysia almond mahal tak Kak Zaida? Yang bertanya tu duduk mana ya? Where are you from? Chacha One. Okey, ganti scotch. Acuan tu besar dari acuan yang Kak Zaidah buat Hokkaido cheese tart ke? Yes, ini besar sikit. Yang itu kecil ya. Yang Nutella tart tu, cheese tart tu kecil. Ini besar sikit. Ini size lebih kurang yang saya tunjuk buat egg tart ya. Egg tart size lebih kurang macam ni. Biasa kalau fruit tarts ni kita tak buat yang kecil-kecil sangat sebab susah nak susun buah. Alright Kak Zaida. Ya. Setengah public holiday ni agak-agak you all ni semua tengah tonton dari mana? Rumah ke? Kat luar ke? Dekat hotel ke, ya, dekat resort ke, ya. Tengah holiday kan? Dekat beach ke, ya. Saya tengok yo. posting dekat Facebook. Macam rasa macam saya pun nak berjalan tapi tak ada masa. Tak tahu Busy. bila.
Tak tahu bila kita nak seronok visit tengok ya, beach. tapi tak apalah, kita tak berjalan, tapi kita tengok orang berjalan. Yes. Kan, orang berjalan, orang posting gambar cantik-cantik. Kita pun enjoy enjoy by menengok lah ya. Alright Kak Zaidah, Yes. yang bertanyakan kat sini harga almond, dia berada di Australia. Australia. Almond dekat sini mahal jugalah ya. Kat sini tak ada yang murah ya. Nak pula almond bukan daripada kita kan. Jadi imported almond mahal banyak. ya. Kalau ground almond lebih lebih kurang 40 lebih ya. Lebih kurang 40 lebih lah satu kilo. 40 to 50 lah ya. Dah tak ada murah dah dekat Malaysia ni. Semuanya mahal. pricey. Okey, Kak Zaidah, Yes. apa kata kita repeat resepi sebab ramai Yes, yang kita baru tinggal, tune in dan nakkan resepi untuk pastry yang Kak Zaidah sedang buat ni sekarang ni. Okey. Okey, untuk patty sucre dia ataupun sweet paste dia, kita guna 200 grams butter, 90 grams icing sugar, 1 biji telur, 320 grams tepung gandum dan setengah sudu teh vanila. Okey, saya ulang lagi sekali. 200 grams butter, 90 grams gula icing, 1 biji telur, 320 grams tepung gandum dan setengah sudu teh vanila. Okay. Alright. Harapnya you all dapat ya untuk pastry, resepi untuk pastry. Okey, untuk almond cream. Tadi Kak Zada dah tunjuk almond cream. Ya, almond cream dia ialah bahan-bahan untuk almond cream. 120 grams butter lembut ataupun butter at room temperature lah ya. Kemudian kita guna juga 160 grams ground almond ataupun serbuk badam, 160 grams gula caster, 15 grams tepung gandum, 1 biji telur dan setengah sudu teh vanila. Okey, saya ulang lagi sekali untuk almond cream dia. 120 grams butter lembut ya. Kemudian 160 grams gula ground almond dulu. Ground almond ialah serbuk badam. 160 grams gula caster. 1 biji telur. 15 grams tepung gandum dan setengah sudu teh vanila. Okey, dapat salin. Kalau tak dapat salin tak apa, kita nanti akan pinkan ya Bel. Right. Terus ada tak yang masih belum lagi yang boleh pin, kejap lagi saya pin. Oh, mungkin Okey, berjalan masih lah belum ya. lagi. Yes. Alright, Masyita Saleh kata kami tak boleh holiday lah. PKPD kesian kat kami. Oh, ni Kedah ya? Ya, jadi sekarang ni kira berholiday di rumah lah ya sebab dipaksa untuk berholiday di rumah. Better lah ya. Lebih baiklah duduk di rumah, rasa saya lebih selamat. Duduk rumah pun macam-macam aktiviti boleh buat ya sekarang ni. Buka je lah TV. Right. Kat sini semua barang kena import mahal kat Malaysia ni. Betul, Siti Hodar. Ya, Tepat sekali. local produk pun mahal. Ya, local produk mahal lagi kan pula yang imported. Yes. Tu Siti Nursiha kata kat rumah pasal Kak Alok start. PKPD nasib baik ada Kak Zaidah buat video. Kurang jemu duduk dalam rumah. Terhibur hati ya, Alhamdulillah. Tak sangka lah pula ada yang terhibur ya. Yes. Alright, there's a question for you Kak Zaidah. Yes, Here's a apa question. tu? Tila Gavati Das. Kak Zaidah nak tanya. The doily paper used to put in the in between the biscuit for packing, will it stuck the oil from the biscuit and make the biscuit dry? Tak sangat lah. Dia punya efek tu tak ada sangat lah ya. Tak ada sangat ya. Sebab dia bukannya, kalau yang menggoreng tu yes ya. Kalau yang setakat biskut tu not to worry lah. Tak ada efek sangat lah ya. Okay. Alright. Ada lagi soalan untuk Kak Zaidah. Untuk resepi ni guna telur grade A ke?
Kak Zara pakai B ya. Jangan besar sangat. Nanti you punya pastry and you punya cream akan jadi lembik ya. B lah ya. Okey, sikit lagi kita tunggu yang ni. sharekan resepi dah ni. Sweet paste 200 gram butter, 90 gram gula icing, 1 biji telur, 320 gram tepung gandum, setengah sudu teh esin vanila. Untuk almond cream 120 gram butter lembut, 160 gram ground almond, 160 gram gula caster, 15 gram tepung gandum, 1 biji telur. Telur 1 biji ke 2 biji Kak Zaidah? Untuk apa? Almond Sweet paste. cream. Almond cream 2. 2 biji ya. Dan setengah sudu teh esin vanila. Alright. Zaidah Yang cakap share satu ni ke tadi? yang share tadi, yang sharekan ni Nurul Syazana. Sorry ya, ada pembetulan. Kak Zaidah mungkin silap tadi. 1 biji telur, 2 biji telur ya untuk almond cream. Yang lain semua dah betul. Thank you so much for sharing. Anyway, kalau boleh minta tolong betulkan dan saya akan pinkan. Thank you so much Nurul Syazana. Okay. Alright. Ya betul, 2 biji ya. 2 biji telur. Betul. 2 biji telur. Alright, salam Kak Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Semoga dirahmati selalu. Amin. Macam mana nak dapatkan crust tart rangup? Ada tu makan fruit custard tart kulit tu tak rangup. Macam mana tu Kak Zaidah? Depends jugalah ya. Kalau you nak rangup, you tengok juga yang sebenarnya. Sebab dia tak semua tart rangup ya. Kalau you nak rangup, yang jenis you bakar dia dulu. Tu rangup. Kalau you bakar together macam ni, dia tak dapatlah nak rangup sangat ya. Sebab di bahagian bottom dia ni ataupun di bahagian bawah dia ni dah ada filling ya. Filling dia tu tak sempat nak buat dia rangup. Alright, ada yang One curious last, berapa tebal untuk shell dia. Okey, tengok ni ya, ini lebih kurang ketebalannya. Ada yang mention ni, dia kata fail. Apa yang fail apa tadi tu? Fail buat ni? Bukan, untuk nak buat crustnya. Nak tahu dia punya ketebalan tu. Okey, so lebih kurang macam ni. Agaknya bila you pegang ni, okey, you tengok jangan sampai cecah kepada dia punya lekuk-lekuk ni lah. Okay. So ni lebih kurang ketebalannya. Okay, lebih kurang macam ni ketebalannya. Okay, boleh nampak alright. Okay, kita nak tebuk dia dulu. Nak tebuk pula, sorry. Tebuk mana? Nak cocok-cocok dengan garpu ke tebuk. Nak tebuk apa pula Kak Zaidah ni ya? Nak cocok dengan garpu. Kedai tak boleh berjalan, duduk diam-diam. Nak pergi kedai pun takut. Jangan pergi kedai. Kalau dia kata suruh duduk rumah aja ya. Better apa tu kata orang? Lebih selamat you duduk kat rumah. Okay, ni Kak Zaidah buat apa ni? Saya nak cocok-cocokkan dia ya, supaya nanti bila kita masak dia tidak menggelembung. Okey. Lepas ni kita akan picit almond cream kat dalam dan kita akan bakar. Kita bakar sekali dengan almond cream ya. Ini tak sama macam yang kita kena buat shell dulu, bakar shell, tu lain ya. Yang ini kita bakar sekali dengan almond. Dengan almond creamnya. Ni sedap ya tak ni? Ya betul, untuk cream, almond cream 2 biji telur ya. 2. Kak Zara mungkin kita sebut 1 tadi ya. 1 untuk dia punya base dia punya sweet paste dia ataupun pâtisserie sucré dia. Alright, saya dah jumpa dah. Terima kasih Nurul Syazana. Dia dah komen di situ. Recommend Alright, saya dah pinkan komen Sis Nurul Syazana dan boleh tengoklah itu adalah resepi penuh untuk menu kita hari ini. Okey, kita akan letak almond cream, kita akan pipe almond cream dalamnya dan kita akan bakar. Okey. Mana puan tadi dah balik ya? Saya tak perasan puan dah mungkin dia menunggu lama katnya. Okey. Tepung berapa gram untuk gaul dengan almond? Tepung gandum 15. 15. 15. Okey, sekarang kita akan masukkan almond cream dia ya. Saya dah guna piping bag. Okay, ini almond cream yang kita dah buat tadi.
terpulang kepada perempuan. If you suka nak letak banyak, nanti dia akan jadi penuh. Saya tak berapa nak letak banyak sangat sebab saya nak susun buah nanti. Ini pun agak penuh nanti ya. Dia naik ya sebab dia ada telur. Itu yang nak tanyakan tadi, dia kembang ke? Kembang sikit lah sebab dia ada telur ya. Of course dia akan kembang. Sedap ni Kak Zaida. Sedap ni. Memang sedap ya. Ni lagi sedap tau daripada yang kita guna custard. Dia ada extra flavor lah. Kalau sebab- custard dia macam krim sahaja kan. Yang ini dia ada almond. Jadi dia rasa lemak-lemak almond ni. Sedap ya. Kalau you nak letak banyak, intinya terpulang. Kak Zaida tak nak letak banyak sangat ya sebab saya nak susun buah nanti. So dia akan naik juga tapi taklah banyak sangat ya. Alright. So kita akan bakar dia selama lebih kurang 20 minit. Suhu? Suhu 180 hingga 190. Okey, ada puan tadi yang nak ambil gambar. Bolehlah. Sebab dia mungkin nak balik dah. Ya. Okey, jemput puan. Sementara saya nak tunggu ni, kita ada tetamu. Ya, sebab dia nak balik. Ya, Kau nak tunggu kita ni lambat sikit ni. Jemput Kak. Jemput puan, kam. Bila bergambar, kam. Puan nak balik dah ya. Atau boleh kenalkan diri dekat live ni. Susah payah datang dari jauh-jauh ya. Dari Melaka ya puan. Okey, mai puan. Ada ni cakap. Tak apa puan, nama puan? Fatimah binti Ali. Dari Melaka. Melaka. Ni memang ada dekat sini ke ataupun daripada Melaka datang? Duduk mana? Mana? Kat KL ya, Sentul KL ya. Okey. Ada buat berniaga ke apa? Tak ada. Tak ada, saya saja sukalah. So far dah masak belum yang saya ajar? Ada masalah tu. Nak cakap macam ke bawah tu. Saya buat dia punya tempat dia dekat dulu kita tempat. Itu mungkin oven lah. Oven ya. Oven tu dia kena panas betul acuan dia tu. Dia kena panas betul. Kalau tak dia akan melekat lah. Habis kita sapu minyak lah. Kena. Kalau tak sapu minyak dia melekat puan. Melainkan kalau kita pakai non-stick ni acu tu. Kena pakai ya. Okey, nak ambil gambar untuk buat kenang-kenangan ya. Okey. Besarnya Kak Zaida nampak dalam ni. 3. Okey. Lagi satu. Freestyle. 1, 2, 3. Okey. Okey puan, terima kasih banyak puan ya. Dah berbelanja? Dah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak puan. Okey. Ada restoran nak Oh, tak ada. Dulu saya ada. Sekarang dah tak ada restoran. Terima kasih puan. Terima kasih banyak sudi singgah. Okey. Kita tengah bakar ni. Terima kasih banyak. Bolehlah singgah sini kalau saya pergi mana? Yelah. Dah terlanjur datang kan. Terima kasih banyak puan. Terima kasih banyak singgah. Waalaikumsalam. Okey. Ya peminat program Jom Masak dengan Kak Zaidah ya. Okey, alhamdulillah ada yang singgah untuk nak berbeli lah ya. Alright, now sementara kita nak tunggu tu, Kak Zaidah nak tunjuk cara buat glazing gel dia ya. Okey, sekarang ni ada sekali dulu Kak Zaidah buat fruit pastry cake tu. Dia kan ada buah, Kak Zaidah glaze dia dengan glazing gel. Ramai yang WhatsApp saya, yang tanya saya tak jumpa glazing gel tu ya.
Alright, so now saya pun kalau saya guna glazing gel mungkin ada setengah tempat susah nak dapat dia. So saya cuba buat dengan agar-agar powder. Ya, okey, kita guna sebenarnya kita nak pakai sikit je tadi tapi nak simpan-simpan pun tu jadi kita masuk je lah ya. Satu paket ni. Dengan lebih kurang 350 ke 400 air. Kita perlu masak dia hingga dia mendidih. Okey, ini ialah untuk kita sapu di atas buahnya nanti. Ya. Apa-apa kek ke ataupun tarts yang ada buah, seeloknya kita kena glaze dia ya, pakai glazing gel yang sebenarnya, glazing gel, apricot glazing gel ya, ataupun ada juga yang perasa lain ya. Untuk diglaze atas buahnya ialah supaya buahnya tidak mudah kering ataupun kecut ya. Dan dia akan ada macam sedikit berkilat, tu yang nampak sedap ya. Dan kalau you guna yang betul-betul glazing gel, dia ada perasa. So bila you makan, especially dia ada apricot glazing gel dia ada bau apricot pada gelnya tu. Ya. Dan gelnya tu ialah untuk macam kita nak gam jugalah buah tu tidak terabur nanti. Ya, kalau tidak, kalau you letak atas kek buah tu, kalau you tanpa glaze dia dengan apa-apa, dia akan berterabur kalau you potong. Ya. Macam mana you nak makan? Kan? Potong aja, angkat aja bersepai buahnya tu. Ya, super juga on tartlets ya. Dalam atas tartlets mesti nak diglaze dengan glazing gel. Cuma ada setengah bukan setengah, ramai yang message saya cakap, Kak Zada tak jumpalah glazing gel tu. Okey, kita cuba hari ni sapu dengan agar-agar powder. Kita masak dengan air. Tak payah letak gula, kalau letak gula sikit pun boleh jugalah. Tak payah letak pun tak apa. Kita cuba ya, supaya buah kita tidak kering. Kalau you tengok orang buat fruit flan, ya, fruit flan yang ada di bakery, ada yang dia buat pakai ring, dia pour semua ya ni atas. Jadi buah dia duduk kat dalam, jadi kek dia pun bertahan lama. Biasa kek ataupun tartlets yang ada buah ni dia tak tahan ya. Sebab you need to simpan dalam chiller kalau yang ada buah. Dia tak boleh dekat luar. Mesti nak simpan dalam chiller. Ya, bila simpan dalam chiller kan kering ya. So buah tu nanti akan jadi kecut. So kadang-kadang 2 hari je buah dah tak cantik ya. So sebab itu dia glaze dengan glazing gel untuk nampakkan buah tu macam fresh. Ya, dia tak kena angin ataupun suhu sejuk dalam chiller. Ya, ni kena fahamlah. Ya, one thing dia tidak berderai lah. Dia tidaklah macam buah tu. Kadang-kadang orang saya tengok dia buat apa tu? Fruit tartlets ni main cocok-cocok je dekat custard tu ya. Kalau boleh you glaze lah dia sikit, baru dia baru betul cara dia ya. You glaze. Kadang-kadang kita pergi tengok dekat kafe yang mahal tu, kita tengok macam mana dia serve. Kat hotel macam mana dia serve. So kita copy je lah. Alright, so ada soalan lah. Boleh masukkan air buah tin ke Kak Zaid? Masuk buah tin dekat mana? Untuk glazing. Untuk agak-agak. Agak-agak dia. Boleh jugalah ya. Boleh juga ya. To get flavor ataupun to get manis dia. Ada tetamu lagi, semput. Saya masih live lagi. Dari mana ni? One family nampaknya. Alhamdulillah. Okey, kita tengah buat fruit tarts. Almond fruit tarts. Ini agak pekat sikit ya. I need some air lagi lah. Boleh ke kalau nak ambil gambar dulu boleh? Sebab you want to take foto? Okay. Ada nak ambil gambar ke? So nak tengok juga ya, nak jengah juga studio ya. Besar mana studio, kecil je studio saya ni yang sebenarnya. Ada yang nak bergambar ke? Boleh, tapi kita tengah live ni. Okey, ni dah mula pekat dia, so kita biarkan dia tak macam glazing gel ya. Glazing gel kalau kita masak dia akan cair. Yang ini dia pekat, dia terbalik. Ya, glazing gel the more you put water dia akan jadi sticky sebab dia ada gula. Ya, yang ini tak ada gula, so kita tunggu sekejap. Kita tunggu tartlet kita. Cuma agak-agak ni dia akan set lah, dia macam jelly. Dia macam jelly. Right.
Kalau yang glazing gel tu dia sticky-sticky sikit ya, sebab dia manis. Okey. Kalau ada glazing gel, seeloknya puan letak glazing gel. Lebih cantik sebab dia berkilat. Ya. Okey. Alright, kita tunggu dia. Kak Zada kena ambil sikit air panas lagi tambah, dia pekat sangat ya. Sekejap ya. Ada apa-apa soalan dia? Masih belum. Belum? Semua mesti airbag tengah fokus ni kan. Yelah, hari ni ada extra time sebab selalunya kadang-kadang ada yang tadi saya tengok ada yang sekarang di rumah sebab bercuti. Jadi kalau tak tengok dekat office kan, ataupun running errands kat luar kan, tengah hari ni nak kena hantar anak, pergi sekolah, balik sekolah. Okay, so jadi ada extra time so you can really focus untuk menu hari ni. Apricot glaze kan yang ada jual. Yes, ada. Memang dia jual. Apricot glazing gel ada. Cuma tak semua bakery ada ya. Berapa gram serbuk agar-agar tu Kak Zaidah? Satu paket lah. Ataupun banyak ni yang sebenarnya. Kak Zaidah cuma saya tuang separuh tu saya tak tahu nak buat apa. So saya masukkan ni, jadi boleh dah jadi agar-agar, nanti dia dah keras. Kalau glazing gel kena campur air ke Kak? Yes, glazing gel you kena campur air. Ya. But sukatan dia different kedai, bakery different dia punya glazing gel. You masukkan sedikit air dulu until lepas tu you still nak kena panaskan dia. Kalau tidak dia macam kristal ya. You kena cairkan dia bersama dengan air panas. Masak atas api hingga dia jadi cair macam ni. Lepas tu you boleh apply lah panas-panas atas fruit tu tadi. Kalau sejuk nanti dia jadi macam agar-agar pula. Ya. Okey. Kita tunggu tart kita sikit lagi. Tak, bakar pada suhu berapa ya dan berapa lama? Hola Wawa tanya. About 180 to 190 macam itulah ya. Bakar hingga dia brown lah, lebih kurang 20 hingga setengah jam. Depends on your oven jugalah ya. Kalau glazing gel kena campur air ke Kak? Tadi dah ada jawab Kena campur air ya. Campur air, letak sikit dulu. You tak payah masak banyak-banyak sebab dia kita just nak apply pada buah tu. Ya, so kita tak perlu masak banyak-banyak. So untuk agar-agar kita masukkan air ataupun kita addkan air tengok kepada instruction ya, accordingly ya. Tapi kalau instruction tu 1 liter air banyak tu. Ya, kita nak pekat juga supaya, sebab kita bukan nak pour tau, kita nak sapu. So kalau dia cair sangat pun kita susah kan nak sapu. Kita bagi dia pekat-pekat lah sikit ya. So ni Kak Zara guna tadi lebih kurang dalam tadi 400. Now Kak Zara tambah lagi about 500 to 600 air ya. Hasna Arifin, bubur panas-panas buah tak kecut ke? Tak, kalau you bubur sejuk dia akan keras. Ya, bukan you siram atas buah tu, you just apply. So buah tak kecut lah. Kalau you siram, you rendam, of course lah buah tu kecut. Tapi kalau buah tu, kalau you nak tunggu dia ni sejuk, dia akan keras. Sama juga dengan glazing gel. If you tunggu glazing gel tu sejuk, dia akan crystalline, akan ketul-ketul nanti. Ya. Sebab itu kita panaskan dia untuk cairkan dia. Alright. Hey Sim. Hey Sim. Sorry. Kalau kita glazing buah untuk ditabur atas puding contohnya, berapa lama buah tu tahan segar after glazing? Maybe 3-4 days. Ya, 3-4 days. Compare tu kalau you tak glaze. If you tak glaze, you tak apply apa-apa glazing gel on top. Especially when the fruits you letak on fresh cream, 2 hari dia dah mula kecut ya. Fresh cream tu kan kering, dia akan sedut air from the buah tu. Ya. So nanti buah tu akan kecut ya. So kalau you put glazing gel, maybe life tu dia maybe about lagi extra 2 hari macam tu lah. Ya. Selain agak-agak buat glazing, gelatin halal okey tak? Gelatin lain pula puan. Gelatin dia dalam bancuhan dia ada smell. Ya. Kadang you letakkan yang orang tak boleh makan tak kan? Tak semua gelatin tak ada bau. Gelatin bau busuk sikit ya. Ya, so don't put gelatin, just put ni. Ni lagi better, nampak ni Ya, just apply aja. Kalau perempuan tengok ya, some bakery ya, dia akan kalau especially dia buat fruit flan ya, kek yang ada buah banyak on top, buah yang disusun banyak bertimpa ya. Itu dia dah tak pakai glazing gel tau. Itu dia akan pour ni agak-agak ni atas, dia jadi macam mirror.
Ya. Itu just to prevent buah tu from kecut. Dia kita ada tetamu lagi. Okey puan, dari mana puan? Ceras. Okey. Cepatlah Kak nak ambil gambar. Boleh masuk ambil gambar Tak sementara. apa, nak tengok aja dulu ya. Kita tengah tunggu tat kita masak tu. Oh, ya ke? Okey. Saya besar. Seorang je Kak? Ada dia semua lagi tu. Oh, ya ke? okey. Okey, kita tunggu sekejap. Lama juga tak kita nak masak. Cantik kalau tengok daripada sini dia kembang tu cantik. Ini Ibrahim Kak Zai. Agar-agar Yes. tu cepat beku Kak Zai. Kena cepat-cepat Yes. Kak Zai Tak sebab selalu kalau guna agar-agar ni Kak Zai lambat dia beku. Kita tak buat apa, kita kerja panaskan terkiar-kiar dia beku Kak Zai. Tak apa. Sekarang ni kalau dia beku, kita panaskan balik. Kita panas dia akan cair balik. So jangan risau. Dia beku je, you panaskan balik. Nanti dia akan cair. The minute dia panas saja dia akan melt balik ya. So kita tak perlu risau. Okey. Okey. Tak maaf Kak kita belakangkan. Alright. Nak Okey. gambar ke puan? Oh, ya ke? Okey, balance agar-agar tu tambah air, taruh sirap ros dan boleh buat cuci mulut. Betul. Sebab tu Pencuci mulut. saya guna agar-agar ni ya. Okey, mari puan, boleh kita ambil gambar. Sementara kita nak tunggu Silakan. tat kita siap ya. Okey kan puan. Nama puan? Rosna. Rosna, orang panggil Rosna. Rosna dari Ceras ya? Ada berniaga ke apa? Tak ada berniaga masak-masak ke? Dulu saya minat masak saya ikut puan sampai hari ni. Alhamdulillah, terima Okey, peminat kasih tega lah banyak. ni. Tapi Banyak yang dah buat. Semua saya try. Apa Alhamdulillah. yang saya belajar semua saya try. Alhamdulillah. Okey. Okey resultnya. It's very nice. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebab tu yang datang tu ya. Tu nak booking ni nak datang hari ni dia orang datang kerja ni. Thank you so much puan. Thank you for your support. Thank you support live kita kat sini sikit lah. Hari ni Kenapa? datang nak cari apa ni kitab ni dah ada. Habis dah. Baru start. Kita dah restock. kita dah- Boleh okey, boleh. baru keluar. Alhamdulillah. Baru keluar. Okey, kita nak ambil gambar. Satu, Setiap kali gambar mesti saya nampak besar. satu, dua, tiga. Okay, ada satu. Satu, dua, tiga. Alright. Okey, thank you so much puan for your support. Thank you so much kalau- for coming. Jam ya? Jam. Oh. Tak boleh pergi selalu. Kena ada je kalau Boleh Yelah, macam kita jauh sebab jugalah. area KL Ceras kan? Kalau Ceras kita Mesti ada jam lah tu. Kalau tak jam delivery rasanya service. taklah teruk sangat. tahu lah Pak Biar tahu lah. Boleh. Tapi kalau kat KL ni tak ada yang jalan 5 minit, 10 minit tak ada puan. Setengah jam tu macam biasa. Saya Ya? sekarang ni tak boleh bawa kopi jauh-jauh. Jadi susahnya lah saya Nak keluar ya macam pendek langkah lah. Tak apa, ada anak-anak boleh minta tolong anak-anak. balik malam. Dia suruh busy kerja. Balik malam. Yalah, alhamdulillah. Tapi hari ni dapat jumpa lah, alhamdulillah. Hari ni bila tak kerja ni bagi dia. Okay, thank you so much puan for your Puas support. hati lah. Alhamdulillah. Dapat juga. Dekat 2 tahun saya ikut saya kata nak kena pergi juga ni tak jadi. Alhamdulillah, alhamdulillah. InsyaAllah kalau kata orang tu kalau ada jodoh tak ke mana. Betul. Masak daripada muda. Alhamdulillah. Alhamdullah. Dari Masa tak kerja saya jual. Betul. Walaupun bekerja tak hantar. Yes. Samalah kita. Kadang-kadang anak tak sempat masak pun. Betul. Sekarang dah time rehat je lah. kena kuat. Kita juga masak. Saya kalau tak masak atau tak mengajar, sakit. Betul. Betul. Semua urat saraf jadi tegang. Ya. Betul. Macam exercise jugalah ni. Macam terapi lah. Kita sesuatu benda yang kita suka buat tu, kalau kita tak buat, dia akan ganggu kita punya kehidupan harian. Dia akan ganggu. Yes. Daripada minda sampai ke anggota badan dia akan ganggu. So kalau puan suka masak je lah. Kamu saya nak. Balik malam. Masakkan. Yelah, betul. Masak banyak. Bagi je lah. Itu amal jariah juga tu. Amal jariah tu puan. Alhamdulillah. Syukur sampai juga hari ni. Alhamdulillah. Okey. Roti Kak cuba tengok kat depan. InsyaAllah kita tengok. Ada Harapnya roti. ada stok lagi. Ada lah benda. Dia nak carilah kan. Walaupun saya tahu buat roti semua tapi untuk orang lagi sedap.
Ya. Betul. Kadang-kadang dia ada satu tu, dia ada satu penyakit tu, kita masak kita rasa orang punya lagi sedap daripada kita. Orang makan kita punya dia kata sedap. Tak sedap. Mungkin boleh rasa dia punya. Silakan. Kalau ada kita ada tester lagi sekali. Boleh akak rasa. Terima kasih banyak-banyak datang. Terima kasih banyak-banyak Puan. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Beli lagi. Semua dalam kereta. Ada dalam hari pun. Oh, ya ke? Berjalan dalam hari ya? Take care. Okay. Thank you so much Assalamualaikum. Puan. Tengok tu ya, kita punya. Saya tumpah hati tengok Kak Zaidah gelak. Thank you so much. Jadi you all yang insyaAllah ada rezeki kan untuk datang visit Kak Zaidah di studio, silalah. Okay, yang kita ada saja dekat kadang-kadang sini insyaAllah. ada yang datang saya tak ada, saya minta maaf sangat ya. Sebab ada masa saya kena keluar cari adalah kerja yang saya kena buat ya. Okey. Ramai juga saya tengok yang datang, saya tak ada ya. Sebentar kita tengah tunggu tat kita. Right. Sikit lagi ya. Yang buat Puan Zaidah besar pasal orang sebelah tu kurus kecil. Oh yelah kan, lain orang lain. Yes, ada yang datang cakap, Kak Zaidah you nampak dalam live kecil. Bila tengok tu besar tinggi orangnya. Ada yang datang pula semalam cakap I nampak you macam besar kat dalam live, tapi bila I tengok you taklah besar mana. Jadi masing-masing dia yang sebenarnya angle. Tapi selalu je kalau dengan kamera dia akan nampak kita multiply besar. lagi besar lagi Kan? Okay, Farida Mama Aris kata actually kan lepas tengok live Puan Zaidah ni minat masak bertambah Alhamdulillah. hari-hari nak try resepi Puan, tapi I minat masak nasi-nasi and lauk je. By the way, thank you for sharing your recipe. Simpanlah kan, esok lusa nanti anak-anak dah besar kan. So kalau anak-anak tanya Mami macam mana nak buat fruit tart Mami ada resepi. Mami ada custard, Mami ada lagi satu jom kita buat. almond cream. Jadi buatlah. Kak Zaidah dah kurus lah. Tak juga. Dia kadang-kadang tengoklah ya. Kadang-kadang kita ni makanlah. Tapi tak apalah, as long as kita berselera makan. Jangan tak selera makan susah. Dan yang penting sihat. Itu yang penting. Selera makan tu yang penting ya. Tak selera makan tu yang kita risau. Masak apa hari ni Kak Zaidah? Ni baru tune in lah ni. Okay, untuk menu hari ni adalah tarts, assorted fruit tarts ya. Dan fruit tarts hari ni kita gunakan inti ataupun filling almond cream ya. Something different. Maria MN, Kak Zaidah, you the best cooking demonstration. Awesome. Alhamdulillah. Awesome, kalau ada yang suka cara Kak Zaidah mengajar, alhamdulillah ya. Kita ada yang sesuai, ada yang tak sesuai. So terpulang ya. Dan for baking, especially for masak macam ni, you kena ada passion in doing ya. You tak boleh tapi ada orang dia tak minat, tapi dia nak cuba. Tak ada masalah ya. Pasal benda ni kan kita walau macam mana pun kita nak kena masak juga. Tak banyak sikit pun kena juga ke dapur. Kena, ya. Whether you like it or not. Oh no. Kena, especially bila kita dah ada anak-anak, ada anak kecil ya. Kena tu. Kalau tak masak tu macam tak masak pun tak apa, perangat-perangat aja. Beli siap perangat aja. Alright, Benevolence Naga, saya berdoa dapat apa tu? Dapat jumpa Kak Zaidah live di Singapura. Bila agaknya? Oh, ya ke? InsyaAllah. InsyaAllah, jika tidak keberatan kan, manalah tahu esok lusa jodoh kita dengan rakan-rakan di Singapura untuk kita meet and greet dengan Kak Zaidah. Who knows? Okay. Alright, Nafia Umar, betul Bella, yang penting sihat. Yes, exactly. Okay, diet pun kita check. Tengok ya, diet untuk badan sentiasa sihat. Tak cheese, apa tu? Surya Abdul Hamid, tak cheese, red velvet cheese brownies, cake red velvet memang terbaik. Habis live ni nak cuba resepi ni. Oh, thank you so much. Ada share dengan kita tak hasil buatnya? Tak cheese tartnya, red velvet browniesnya. Ada share? Dah siap ke Kak Zaidah? Sikit lagi. Okay dah. Look at this. Okay, ni yang kita tunggu. Agak brown sikit. Bau dia sedapnya. Almond dibakar memang akan keluar bau almond ya, bau lemak almond tu. Okey.
Ni masih panas lagi. Kita tunggu sekejap lagi bagi dia a bit temperature-nya turun sikit. Saya tadi isi filling dia tidak penuh ya. Dia akan naik sikit. Kalau you isi penuh nanti dia akan merumbu pun boleh juga. So banyak filling but lebih sedap lah actually you makan ya. Dari Riau, Indonesia, selalu Hai. hadir Dapur Mak Yuko. Terima kasih. Nora Hanun, Assalamualaikum Kak Zaida and Bel. Thank you very much. Memang tunggu sangat-sangat resepi fruit tart ni. Fruit Yes. tart. Malam tadi akak buat seafood platters. Masya Allah, tabarakallah. So crunchy and yummy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tunggu dia sejuk sekejap panas. Kak Zaida ni memang suka pegang benda panas-panas. Jangan Kak Zaida. Ni orang lama ya. Orang lama memang dia macam gini. Dia macam tak sabar kan. Cannot wait. Cannot wait. But we kena wait jugalah untuk nak keluarkan dia ya. Yes. Okay. Dan Kak Zaida nak keluarkan 1-2 and then the rest kita just top up dengan buah. Sebab nanti kalau dia dah itu dia susah juga ni. Oh, dia punya bawah ni belum brown ya. Kata lambat sikit hari ni. Lambat sikit tapi tak apalah. Kita tak mau tunggu sebab makan masa nanti Kak Zaida akan bakar balik ya. Kita akan bakar some ya. Mungkin oven ni lah tu yang masalahnya. Bila kita yang buka atas cantik dah dia brown. Ya, yang bawahnya masih Bawah masih kurang ya, tapi boleh jugalah. Alright, so Masak. untuk bakar dia kena api atas bawah ya. Kena api atas bawah and then kena check juga ya temperature dia ya. Haziq Khai, am I the only male here? You are not alone. We have Encik Zahir Yusof. Ada juga hari tu Encik minta maaf saya dah lupa lah. Adalah few. Ada a few. Don't worry, you are not alone. Okay, so if you like your cooking is your passion, so boleh join sahaja kita dan macam-macam jenis resepi yang Kak Zaida boleh sharekan bersama you all. Salam dari Sarawak. Waalaikumsalam. And Ali, saya peminat Kak Zaida. InsyaAllah suatu hari nanti kita jumpa. InsyaAllah. Kalau ke KL singgah ya. Sapura Jalil, saya hendak tanya, Yes. hendak dapatkan kicap Kak Zaida. Saya dari Batu Pahat, Johor. Okey, untuk produk-produk Kak Zaida, bolehlah dapatkan menerusi WhatsApp ya. WhatsApp sekarang untuk pembelian di 011 1120 4733 atau di 011 6420 1979. Kenapa tu Kak Zaida? Saya ambil yang lepeh-lepeh lah. Fancy ya ini. So kita terus susunkan buah ya di atas tartnya. Kalau boleh tunggulah dia sejuk sikit dia sebab tapi kita tak ada masa. Betul lah ni. Okay. Alright, kita boleh letakkan situ. Okay, ada apa-apa lagi Bel? Kak Zaida, kalau nak jual macam mana tu? Macam mana? Macam mana tu? Jual aja lah, letak je lah dalam bekas. Alright, Iman Saleh, salam Puan Zaidah dan Bel. Waalaikumsalam. Lama betul sis tunggu nak masuk Malaysia, tak tahu gila doa selalu agar COVID ni cepat berlalu dan kita selamat ya, yang pastinya kita doakan semoga semuanya selamat. Saya dari Kelantan, kicap Kak Mano ya. Zaniza Yaakob, untuk kicap kita boleh post ke seluruh Malaysia. Jadi untuk dapatkan kicap ni Kak Zaidah, WhatsApp di nombor admin untuk pembelian dan kita akan post terus ke alamat rumah you all. Kalau lepas COVID ni dan Causeway dah dibuka, bolehlah kita pergi studio Kak Zaida. Yes. Wah, so pretty lah Kak Zaida. Okay. Ni yang saya buat jali tadilah. Okay. So tak apa ya, dia melimpah macam Tak tu apa, Zaida? nanti kita angkat lah. Kita angkat dia. Ya. Kalau dia pekat, panaskan balik. Ini untuk prevent buah dia dari
buah dia dari kering ya. Okey, boleh juga perempuan lebih kreatif, you can susun ikut style you ya, cara you. Kalau di kafe-kafe yang tu dia put cream ya, bahagian tengah dia pun boleh. Terpulang kepada kreativiti masing-masing. Okey, like this pun boleh. Macam gini pun boleh juga. Surya Abdul Hamid, nanti saya kongsikan gambar-gambarnya. Asalnya jamu kawan-kawan dan family, akhirnya boleh buat bisnes sampai boleh beli oven 60 liter hasil jualan pertama. Semua dari resepi Kak Zaidah. Terima kasih. Ya Allah, ya Tuhanku, alhamdulillah. Ya, feel so happy for you. Sukses, semoga sukses selalu. Yes, nanti dah mula pekat, saya panaskan balik. Ya, so don't worry about dia memekat ya. Setiap kali kalau kita panaskan balik, dia akan cair balik ya. So tak perlu risau. Okey, kita tahu peach pula. Sakir 80. Ha ha ha. I Ismail here. It's okay. It's okay. Ada yang yalah. Cooking sekarang ni pun memang global lah, dia tak ada rata. masalah ya. Kalau you tengok semua ya. Okey, can do like this. Dia boleh buat macam-macam cara ya. You can ikut your own creativity. Ya. Kalau nak sedap lagi boleh letak berries. Alright, Puan, kalau kita celup dulu buahnya kemudian kita susun, boleh tak? You nak celup tu susah juga tu, Puan. Kalau you nak celup, sebab you nak celup dia you celup dia susah ya. Sebab nanti you nak pegang dia pun susah. Baik you buat macam ni, dia akan melekat. Ni kita panaskan balik, nanti dia akan cair balik ya. Okey, kita tunggu dia sementara tu, kita tunggu dia didih sementara kita susun buah. Kak Zada lagi suka buat macam gini ya. Letak buah, biasanya orang letak buah dulu, dia tak celup buah tu. Dia letak buah, lepas tu baru dia susun. Cantik colour dia. Peach and strawberry. So good. Okay. Peach dia pun macam tak cantik ya. Ni saya beli yang dalam tin ni, nampak tu. Dia dah macam lembik. Dia benyek ya. Peachnya. Tak tahu kenapa. Selalunya peach ni, yang cling ni dia okey. Puas makan tak Syah Zaidah ni. Buahnya besar-besar. Itulah. So, mungkin dalam kalau untuk jualan dengan buah macam ni, mungkin dalam satu ni RM5 ataupun RM6 like that lah ya. Kalau penuh, make sure buah penuh macam ni ya. Kalau kita makan kat kafe berbelas ringgit dia satu. Yes. Saiz ni macam ni juga ke? Besar sikit dia lepeh, lebar sikit. Lebih kurang besar-besar macam ni saiz ni. Saiz mangkuk ni. Dia lepeh, berbelas ringgit dia. One piece. Right. So jadi untuk harga setiap penjualan ataupun jualan anda, kena pastikan anda tahu harga kosnya dan profit untuk berapa yang anda, dan yang penting kena tengok harga market juga. Kena tengok di lah mana ya. lokasi anda kalau berada. you ada kedai, you ada kafe, you kena kira semua tu sewa ya, sewa kedai you. Rose Maniza Ismail kata Fras dah buat manjang tak jadi. Tapi dengan adanya live Kak Zaidah ni, nak cuba lagi. Semoga menjadi kali ni. Apa tu yang tak menjadi tu? Crust ke? Dia punya pastry lah. Dia kata Fras dah buat manjang tak jadi. So tak tahu apa benda. Crust. Cubalah ni ya, cuba resipi ni. Tengok Kak Zaidah pun tunjuk, tak ada sembunyi ya. From beginning, from scratch kita start buat. Yep. Ya, okey. Saya pun tak nak tunjuk sampai habis ni, lambat pula ni. So jadi ini yang dah ini siap yang kita dah siap. Okey, bawahnya tu still kita nak kena bakar lagi ya. Sebentar lagi nanti bila kita dah bakar, result dia nanti kita akan share with you all dekat social media, okey? Yes. Okey, now kita nak susun dia. Biasanya kita akan letak dia bersama dengan paper cup ya di bahagian bawah.
Okey. Ini Kak Zara nak tunjuk you macam ni dah okey lah ya. Ada setengah kadang-kadang paper cup tu dia agak Kembang di bawah. mengembang di bawah ya. So what you do is you buka sikit bahagian bawah dia macam ni. Ya, like this. Sebab kadang-kadang saya tengok ada juga yang buat tiba-tiba paper cup dia macam mengembang ya, sebab dia punya base bawah ni Kecil. tidak sama besar dengan base kuih yang you nak letak. So what you do is you kena tolak dia sedikit di bahagian bawah, buka dia. Tekan bagi dia terbuka sikit. Bagi dia besar sikit di bahagian bawah ni, so that when you letak tart you, dia akan duduk cantik. Okay, that? Dia besar ya bahagian bawah ni. Bawah ni kita besarkan bahagian bawah. Dan you boleh tengok buah dia tidaklah turun ya buahnya. Buahnya melekat. Buahnya melekat ni, nampak tu? Nampak? So, you tak risaulah kalau dia terbalik ke. Nampak tu? Buahnya akan stay nice dekat situ. Itu penting tu. Kadang-kadang kita tengok orang buat tart, buahnya dicocok aja ya. Which is tak cantik lah. Pada Kak Zaidah lah ya. Okay, buahnya pun akan mudah kecut kalau you buat macam tu. Okey, siap dah. Kita punya resepi tengah hari ni. Harap puan-puan bersepuas hati dapat mencuba ataupun dapat menyalin ataupun dapat tengok. Sekarang ni dah tak payah salin ya. Kalau macam zaman-zaman saya dulu tak berhenti dengan menyalin. Dah habis ni low battery ke apa ni Bel. Okey, siap. Alhamdulillah. nampak Selesai ya? untuk menu kita hari ini. Jom kita zoom in sikit. Yes, look at this. Beautiful. Dan yang penting sedap. Ya, yang buat dia sedap is the almond di dalam filling itu kita guna almond cream ya. Instead of kita pakai custard cream, kita pakai almond cream. Ini perempuan boleh tambah koleksi perempuan yang suka buat tarts ya ataupun tartlets ya. Okey. Dah pukul 2 dah. Alright, Alhamdulillah selesai untuk menu Alhamdulillah. kita hari ini. Thank you so much Kak Zada for this wonderful recipe Yes. for today. Alhamdulillah. Saya pun peminat tart sebenarnya. Saya suka. Sama, Kak Zada pun suka Alhamdulillah. tarts, Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Kak Zaida. Sama-sama. So inilah rupa almond tartlets kita untuk tengah hari ni, almond fruit tartlets kita tengah hari ni. So harap perempuan berpuas hati dan Kak Zada harapkan dapat perempuan dapat mencuba ya, sebab ini sedap sangat ya, sedap. And then insyaAllah kita jumpa lagi esok ya. Mudah-mudahan doakan yang baik-baik untuk Kak Zada sihat. InsyaAllah saya boleh kongsi lagi resepi lain selain daripada yang dah sudah-sudah ni lah ya. Okey, so harap perempuan dapat mencuba resepi ni. So insyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, bye.